واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Maka kita menyambung pada tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saktatu salati sittun baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah. Fasal. Diam di dalam salat itu ada enam tempat. Jadi sakta di dalam sembahyang. Bermakna tempat-tempat yang akan dibicarakan di sini ada hukumnya sunat untuk kita berhenti sebentar. Pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Bermakna setelah mana di antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Dan selesai kita melafazkan takbiratul ihram, kita disunatkan untuk berdiam sebentar. Allahu Akbar, diam sekejap. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Hukumnya adalah sunat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awuzi. Berdiam setelah doa iftitah dan sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum memulakan membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua. Yang ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awuzi. Dan setelah membaca ta'awuz dan sebelum membaca Al-Fatihah. Bermakna setelah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berdiam sebentar dan menyambung membaca surah Al-Fatihah. Wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dan setelah surah Al-Fatihah dan di antara surah Al-Fatihah, akhir surah Al-Fatihah dan membaca amin. Setelah kita baca waladdallin, kita berhenti sebentar dan sambung amin. Itu yang keempat. Yang kelima, wa baina amina wa surah. Dan di antara amin dan juga surah. Yang keenam, wa baina surati wa ruku'. Dan di antara surah dan sebelum melakukan rukuk. Jadi ini 6 tempat disunatkan untuk kita berhenti sebentar. Dan semuanya itu berapa lama kadar kita nak berhenti? Kadar membaca subhanallah. Tak lama. Bagi siapa ni kadar subhanallah? Bagi orang yang sembahyang sendiri dan juga bagi makmum. Bagi orang yang sembahyang sendiri dan juga bagi makmum. Adapun bagi imam, maka sama juga. Semuanya sama kecuali di antara amin dan juga sebelum memulakan membaca surah. Maka disunatkan untuk dia berhenti kadar berapa lama? Kadar membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Supaya untuk memberikan luang waktu bagi makmum menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kemudian nanti bila imam baca surah, makmum boleh dengar bacaan surah si imam tu. Maka sebab itu, imam berhenti kadar lebih lama daripada kadar subhanallah.
Memberikan peluang bagi si makmum untuk baca Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi inilah 6 tempat. Disunatkan bagi seseorang untuk berdiam sebentar, kadar subhanallah ini untuk memisahkan. Kalau kita melihat pertama sekali memisahkan takbiratul ihram dan juga membaca doa iftitah. Supaya tidak disangka takbiratul ihram itu termasuk daripada surah iftitah, daripada doa iftitah. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, kemudian pengarang selesai kita membicarakan berkenaan dengan sakta ini, ia satu tajuk yang ringkas. Kemudian disambung faslun al-arkanu allati tulzamu fiha tu'maninatu arba'ah. Ar-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajdatain. Rukun-rukun yang diwajibkan untuk kita ada tu'maninah di dalamnya itu ada 4. Yang pertama adalah rukuk, yang kedua adalah i'tidal, yang ketiga adalah sujud, dan yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud. Ini telah kita bicarakan ketika membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun solat tempoh hari. Kemudian pengarang menyambung at-tu'maninatu hiya sukunu ba'da harakah bihaisu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tu'maninah itu adalah berdiam dari setelah mana bergerak. Jadi badannya tidak bergerak apabila berpindah kepada rukun yang berikutnya. Bihaisu yastaqirru kullu 'udwin. Sekira-kira semua anggota badannya itu berdiam sebentar, yang di mana kadarnya itu adalah kadar subhanallah. Ini dinamakan sebagai tu'maninah. Jadi apabila dia berubah rukun daripada berdiri pergi kepada rukuk, maka dia kena rukuk itu kadar minimum itu subhanallah. Kadar subhanallah itu bermakna badannya tidak bergerak. Subhanallah. Jadi kalau dia kurang daripada kadar subhanallah, langsung dia bangun untuk melakukan i'tidal, maka rukuknya tidak sah, kerana tidak ada tu'maninah. Jadi ini juga telah kita jelaskan apabila membicarakan berkenaan rukun-rukun salat. Maka kita menyambung pada tajuk yang baru, faslun asbabu sujudi sahwi arba'ah. Fasal pada menyatakan tentang sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Ni sekarang ni kita masuki bab berkenaan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini merupakan 2 sujud yang dilakukan sebelum kita memberi salam ketika solat. 2 sujud. Sahwi maknanya sujud yang kerana kelalaian ataupun lupa. Subhanallah. Ada kita melakukan sujud sahwi itu kerana kita lupa melakukan satu perkara. Ada yang kerana kita menambah rukun ataupun menambahkan perbuatan yang kita tidak sengaja. Subhanallah dan sebagainya. Baik. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adi salat atau ba'dil ba'di. Yang pertama, meninggalkan sebahagian daripada sunat-sunat ab'ad di dalam salat, ataupun sebahagian daripada sunat-sunat ab'ad. Baik, berkenaan dengan sunat-sunat ab'ad itu akan pengarang terangkan nanti apabila selesai membicarakan berkenaan dengan sujud sahwi. Yang kita kena faham di sini adalah meninggalkan sunat ab'ad ini walaupun dengan satu perkataan, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Meninggalkan sunat ab'ad ini sama ada orang itu meninggalkan sunat ab'ad dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja kerana lupa dan sebagainya, maka tetap dia kena sujud sahwi. Hukumnya adalah sunat. Sunat saja untuk dia melakukan sujud sahwi. Baik. Kemudian berkenaan dengan sujud sahwi ini, kalau seseorang itu lupa untuk melakukan sujud sahwi, maka sembahyangnya tetap sah. Ataupun dia memilih untuk meninggalkan sujud sahwi, maka sembahyangnya tetap sah. Kerana balik pada tadi, hukum melakukan sujud sahwi hukumnya adalah sunat sahaja. Dia bukan wajib. Jadi kalau kita sembahyang tiba-tiba kita tak baca doa kunut, kita langsung memberi salam, maka sembahyang kita tetap sah. Subhanallah, akan dijelaskan lebih lanjut apabila membicarakan tentang apa itu sunat-sunat ab'ad. As-sani fi'lun ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua,
perbuatan yang di mana jika dilakukan dengan sengaja maka batal sembahyang dia, tetapi jika dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak batal sembahyang dia. Perbuatan jika mana dilakukan dengan sengaja maka batal sembahyang dia. Seperti menambah rukun. Imam bangun pergi kepada rakaat kelima. Ataupun kita bangun pergi rakaat kelima. Tak sengaja ni, tak tahu. Tiba-tiba teringat, kita yakin ni sudah rakaat kelima, maka kita langsung duduk. Duduk untuk melakukan tahiyat akhir. Selesai baca tahiyat akhir, kita sujud sahwi dahulu, baru kita beri salam. Ini dinamakan sebagai perbuatan yang jika mana dilakukan dengan sengaja, maka batal sembahyang dia. Jadi kalau orang tu sengaja bangun melakukan sembahyang zuhur umpamanya, dia sembahyang zuhur sengaja buat 5 rakaat, maka definitely batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tak sengaja, kerana kelalaiannya dan sebagainya, maka tidak batal. Maka disunatkan untuk dia melakukan sujud sahwi. Begitu juga dengan berkata-kata yang mudah, berkata-kata yang sedikit, subhanallah, ataupun makan yang sedikit. Jadi as long as perbuatannya itu, jika mana ia melakukannya dengan sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal, maka ia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salis, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli. Memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya. Bermakna selain daripada memberi salam. Contohlah, dia membaca surah Al-Fatihah itu ketika rukuk. Maka ia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau dia membaca tahiyat ketika sedang berdiri. Maka sembahyang dia itu, maka dia kena tak batal sembahyang, tapi dia kena melakukan sujud sahwi. Hukumnya adalah sunat. Baik. Adapun berkenaan dengan zikir-zikir sunat. Maknanya contoh zikir ketika rukuk, zikir ketika sujud. Maka dilihat. Kalau dia baca zikir rukuk itu ketika sujud kerana zikir sahaja, maka dia tak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja baca, aku sengaja baca zikir rukuk ketika sujud kerana niat nak memindahkan zikir tersebut, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi balik pada hukum asal, kalau dia tak yakin, maka lebih baik tinggalkan sujud sahwi. Kadang kita kena ingat, kalau kita melakukan sujud sahwi pada tempat yang tak disunatkan untuk dia sujud sahwi, maka batal sembahyang. Kita sujud sahwi, tiba-tiba pasal apa dia sujud sahwi? Pasal kita meninggalkan bacaan surah setelah baca Al-Fatihah. Kita ingat kena sujud sahwi, kita pun sujud sahwi, maka batal sembahyang. Tu dia punya perkara yang kita kena ingat. Kalau kita tak pasti, tinggalkan sudah, tak apa. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi' iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah. Melakukan satu rukun fi'li dengan dalam keadaan ragu-ragu, ini mungkin ada tambahan. Maknanya apa? Dia melakukan rukuk atau dia melakukan sujud. Tiba-tiba dia merasa ragu. Ini tambahan ke? Ini aku rukuk ekstra ke? Atau aku belum rukuk ke? Atau ini sujud nombor 2 ke? Atau ini sujud nombor 3 ke? Dia ragu-ragu ketika dia sedang melakukan. Tapi sebelum dia melakukan, kalau sebelum dia melakukan sujud tambahan tersebut, dia sudah hilang ragu dia, maka tak payah sujud sahwi. Tapi kalau dia dah rukuk, dia dah sujud contoh, tiba-tiba dalam sujud tu dia ragu-ragu, ataupun umpama dia bangun pada rakaat yang berikut dia. Dia bangun daripada rakaat keempat ni pergi rakaat kelima atau 3 pergi 4, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu sampai dia melakukan perbuatan yang dia ragukan itu, maka dia kena sujud sahwi. Dia disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sama juga, kalau dia tak sure dah, ini kena sujud sahwi ke tidak, lebih baik tinggalkan. Subhanallah. Alhamdulillah, jadi selesai kita membicarakan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Jadi insyaAllah besok kita akan sambung lagi menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi pada esok hari insyaAllah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله